Tuan Yang di-Pertua atas peluang untuk menyertai perbahasan menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Carik baju raja, dilompati todak, bukan disahaja sebab akal budak. Tuan di-Pertua dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian, rangkap tersebut merupakan sloka rakyat yang dirakam untuk kita dalam Sulalatus Salatin ataupun perturunan segala raja-raja ataupun lebih dikenali sebagai sejarah Melayu. Ia adalah tentang kisah Singapura di Langgar Todak yang saya rasa ramai yang sudah tahu tentang cerita ini. Babak ini sebenarnya menginsafkan kita tentang 3 perkara. Pertama, jangan sekali pandang rendah anak muda. Kedua, anak muda mampu dan sudah pernah dalam sejarah panjang bumi ini menyumbang kepada bangsa dan negara kita. Dan ketiga, kita harus berwaspada terhadap pembesar-pembesar yang khianat, memperlekeh, menghina, malah menganiaya anak muda. Dalam cerita Singapura di Langgar Todak tadi, digambarkan seolah-olah kerana penganiayaan terhadap Hang Nadim, maka Singapura telah diserang Majapahit dan rajanya terpaksa melarikan diri. Tuan Yang di-Pertua, ramai anak muda di luar sana sebenarnya merasa amat kecewa apabila mereka melihat bagaimana pada hari Isnin yang lalu saudara saya yang berhormat dari Muar bangkit berucap dan beliau disindir oleh rakan-rakan yang lain di sini dengan bermacam-macam sindiran, penghinaan. Saya berharap kita akan mengambil teladan daripada cerita nenek moyang kita untuk menunjukkan kepimpinan yang lebih baik. Di sini saya ingin mengetengahkan dan mengambil peluang ini untuk merakamkan pengiktirafan terhadap satu inisiatif hebat anak muda Malaysia, iaitu Parlimen Digital. Sidang Parlimen ini yang berlangsung dari 4 hingga 5 hari bulan Julai melibatkan 222 orang anak muda Malaysia berumur antara 15 hingga 35 tahun. Dalam masa kita memberikan pelbagai alasan untuk tidak bersidang, anak muda Malaysia telah menunjukkan jalan mempelopori sidang secara atas talian. Saya merasa amat bangga. Kita sebenarnya sudah ada parlimen belia yang hebat dan kini kita ada parlimen digital. Di sini saya nak mengetengahkan 4 perkara berkaitan parlimen digital ini. Pertama, saya berharap kerajaan akan menghentikan segala kacau ganggu terhadap ahli-ahli parlimen digital. Saya difahamkan dan ini ada dalam laporan berita media bahawa ada di kalangan ahli-ahli parlimen digital kita telah didatangi dan dipanggil oleh pihak polis untuk disoal selidik. Saya tidak menyalahkan PDRM sebab ini memang menjadi tugas mereka. Tetapi masalahnya, saya nak menyeru agar pihak kerajaan jangan salah guna kuasa untuk mengertak dan juga menakut-nakutkan anak muda kita. Dan mereka pun tidak gentar, berani kerana benar. Nombor 2, saya berharap kerajaan pada masa kini akan dapat mewujudkan kerjasama yang lebih erat termasuk dari segi pengagihan sumber di antara parlimen belia dan juga parlimen digital. Kedua-dua mereka sebenarnya bukan pesaing. Mereka ialah anak muda Malaysia yang beraspirasi untuk menyumbang ke arah pembinaan bangsa dan negara. Justru saya melihat tidak ada masalah untuk kerajaan merapatkan lagi, mengeratkan lagi kerjasama, ada usaha kedua-dua badan ini. Ketiga, saya menyuruh agar kerajaan, terutamanya Kementerian Belia dan Sukan, mengambil cadangan-cadangan dan idea-idea yang telah dibentangkan dan dibahaskan dalam Parlimen Digital untuk dipertimbangkan sebagai dasar kerajaan. Dan akhir sekali tentang Parlimen Digital, saya memohon agar parlimen ini mengambil teladan daripada inisiatif anak muda kita dalam parlimen digital. Kita harus bersiap sedia menghadapi keadaan di mana sidang fizikal tidak dapat dijalankan. Ya, contohnya di negara jiran, di Singapura, mereka telah meminda undang-undang untuk membenarkan parlimen bersidang di lokasi-lokasi selain dalam Dewan Parlimen. Ada juga parlimen-parlimen negara lain di dunia yang membenarkan sidang secara atas talian. Urusan parlimen, urusan rakyat. Justru tidak patut terhenti jika ada cara lain untuk bersidang. Kita tak mahu mengulangi episod sidang parlimen sekat hari pada 18 Mei yang lalu
Ya, saya sebenarnya tidak setuju apabila ada yang mendakwa bahawa parlimen ini birokrasi, parlimen ini red tape. Tidak, parlimen ialah tempat masalah rakyat mendapat perhatian dan nasib rakyat mendapat pembelaan. Tuan Yang di-Pertua, masih lagi tentang belia. Baru-baru ini saya terbaca satu laporan oleh ahli ekonomi negara kita, Dr. Lee Hock An, berkaitan pengangguran di kalangan belia Malaysia. Kadar pengangguran kebangsaan pada hari ini mencecah 5%, iaitu kadar yang paling tinggi dalam 30 tahun. Tetapi lebih teruk lagi, kadar pengangguran belia mencecah 12.9% setakat April 2020 ini, dan ini merupakan yang tertinggi dalam 38 tahun, iaitu sejak 1982, tahun kelahiran saya. Ini merupakan satu perkembangan yang amat membimbangkan. Antara golongan belia yang menghadapi cabaran terbesar ialah disenarai keempat golongan belia ini dalam kajian Dr. Lee Hock An. Satu, graduan yang baru habis ataupun baru tamat pengajian. Kedua, belia dari kawasan pedalaman. Ketiga, belia dari komuniti India. Dan keempat, belia wanita. Bagi belia yang bekerja pula, mereka akan menghadapi masalah guna tenaga tidak penuh ataupun dengan izin, underemployment. Mengikut maklumat laporan Khazanah Research Institute pada 2018, contohnya 95% anak muda ataupun pekerja muda, young workers, orang Malaysia dalam pekerjaan tidak mahir adalah over-educated, iaitu mereka mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi daripada apa yang dituntut oleh pekerjaan mereka. 50% pekerja muda dalam pekerjaan berkemahiran rendah adalah over-educated. Dalam kata lain, anak muda Malaysia ini tidak mendapat pekerja yang setimpal dengan taraf pendidikan mereka. Memandangkan di sini kadar guna data untuk kadar guna tenaga tidak penuh sukar untuk didapati, saya ingin memohon jasa baik pihak menteri untuk memberikan ataupun mengemukakan data kadar guna tenaga tidak penuh ataupun underemployment mengikut pecahan umur, jantina, kaum, negeri, sektor pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih, saya dahulukan. Berkaitan juga dengan isu ekonomi dan anak muda ini, izinkan saya mengemukakan 4 cadangan berikut. Pertama, kerajaan perlu membuat peralihan yang lebih drastik ataupun lebih pantas dalam sistem pendidikan kita ke arah industri 4.0. Dengan izin Tuan Speaker, we cannot and we must not train our young children for a world which does not exist. Pendekatan TVET tidak boleh terhad kepada pendidikan aliran teknik semata-mata. Malah secara keseluruhannya, sistem pendidikan kita harus mengambil pendekatan TVET. Mengapa? Ini kerana industri 4.0 adalah berasaskan kemahiran, berteraskan kemahiran. Keduanya, kerajaan perlu menambah baik skim subsidi upah supaya lebih tersasar dan lebih berkesan. Sehingga tahap ini sudah 4 bulan. Selepas 4 bulan, saya percaya kerajaan sudah patut mempunyai data tentang tahap keseriusan kesan wabak COVID-19 ke atas sektor-sektor yang berbeza. Ya, jika subsidi dan bantuan diberi kalau kata dipukul sama rata, diberi sama rata, maka sektor yang paling terkesan itu mungkin tidak akan mendapat bantuan yang mencukupi. Saya sarankan agar subsidi diberi secara lebih tersasar, berperingkat, mungkin bermula daripada 10 hingga 40% bagi industri yang kurang terkesan, dan kita naikkan sehingga 70% subsidi upah ini kepada sektor yang paling terkesan. Ini adalah perlu untuk menyelamatkan pekerjaan bagi rakyat Malaysia selain untuk membantu pengusaha-pengusaha usahawan terutamanya daripada kategori perusahaan kecil dan sederhana PKS SME. Ketiganya, kerajaan perlu mengambil pendekatan counter cyclical yang lebih drastik. Pendekatan counter cyclical ini juga dikenali oleh sesetengah ahli ekonomi sebagai prinsip Nabi Yusuf yang berjaya membawa Mesir mengharungi tempoh kemarau bukan setahun dua, malah 7 tahun lamanya. Prinsip ini sebenarnya mudah. Kerajaan berjimat cermat semasa ekonomi lebih baik dan lebih stabil,
Dan apabila berlaku kemurungan ekonomi, maka kerajaan perlu mempertingkatkan lagi perbelanjaan bagi merangsangkan ekonomi. Ya, inilah masanya untuk kerajaan melaksanakan projek-projek pembangunan awam yang memberikan manfaat kepada rakyat, bina hospital, sekolah, jalan raya, kemudahan awam, kemudahan pengangkutan dan sebagainya. Tapi apabila terdengar pembangkang kata ini masanya untuk membuat projek-projek besar, jangan pula Menteri ingat ini blank check. Projek besar kena buat, perbelanjaan kena buat, tapi dengan satu syarat, iaitu perlu tegas berpegang pada prinsip urus takbir baik ataupun good governance. Kita kena ada tender terbuka, kita kena pastikan tiada kebocoran, tiada pembaziran, tiada rasuah. Sebab jika kita berbelanja besar lagi, dan ada berlaku ketirisan, maka bukan ekonomi rakyat yang diselamatkan. Ekonomi kroni yang akan mendapat manfaat. Dan keempat, Kim Tajam, boleh sikit. Hang Tua Jaya. silakan Hang Tua Jaya. Tuan betul, boleh? Ya, terima kasih. Kim Tajam, saya sebelum Kim Tajam pergi kepada poin yang lain, saya nak minta pandangan yang berhormat berkaitan dengan yang disebut tadi soal belia di bandar. Yang secara khusus saya ingin tanyakan ialah soal belia miskin bandar dan juga belia miskin di desa. Yang kebetulan Menteri Mengelola Bandar pun ada kat sini. Di mana kita dengar beberapa hari dalam Dewan ini, antara tumpuan kerajaan itu adalah untuk pemerkasaan kepada platform digital. Dan tentulah bila kita sebut soal belia sama ada di bandar ataupun di desa ini adalah keutamaan kita untuk memberikan tumpuan kepada pendidikan. Yang Berhormat juga sebut soal TVET seperti tadi. Jadi saya ingin tanya kepada Berhormat, selain daripada TVET, apakah Berhormat setuju supaya kita memberikan tumpuan kepada aspek-aspek keusahawanan? Kerana kita tahu sekarang ni bila kita sebut keusahawanan, ianya tidak lagi keusahawanan yang konvensional, tetapi lebih kepada menggunakan platform digital. Apatah lagi dalam pasca COVID ini, kita lihat bahawa ini ada cadangan daripada MDEC misalnya kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang berkait dengan pemerkasaan dalam platform digital ini, tentunya dalam kerangka untuk membantu rakyat. Tapi kalau kita boleh perincikan kepada kalau boleh kita perincikan kepada persoalan bagaimana pandangan Yang Berhormat untuk memastikan agar aspek keusahawanan ini diberikan keutamaan, terutama keusahawanan digital. Terima kasih. Saya setuju dan saya harap apa yang diucapkan oleh saudara saya Hang Tua Jaya itu dimasukkan ke dalam ucapan supaya boleh dijawab oleh Menteri. Tetapi saya rasa pendidikan haruslah menyeluruh. Apa yang saya katakan tadi ialah kita kena berteraskan TVET kerana industri 4.0 memang berteraskan kemahiran. Tadi sambung kat mana? Okey. Keempat, kerajaan perlu memberikan tumpuan penuh kepada penjanaan peluang pekerjaan, sama ada secara tidak langsung melalui pemberian rangsangan kepada sektor swasta ataupun tadi membuat pelaburan projek-projek awam, ataupun kerajaan bertindak sendiri sebagai pencipta pekerjaan. Contohnya di negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mewujudkan pekerjaan sementara ataupun dengan izin temporary jobs 6 bulan ataupun setahun, semata-mata untuk menyerap pekerja-pekerja yang mungkin hilang pekerjaan mereka dalam tempoh ini. Contohnya, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mengumumkan pelantikan digital coaches, digital promoters seramai 1,000 orang untuk membantu warga setempat, warga emas, komuniti setempat untuk beralih kepada pendigitalan. Ini adalah satu cara, kill two birds in one stone. Masih lagi tentang ekonomi sedikit, saya nak sentuh tentang industri sukan. Satu industri yang saya rasa amat terjejas. Berikutan hampir 4 bulan, sektor sukan tidak dibenarkan untuk beroperasi secara besar-besaran akibat wabak COVID. Kesannya bukan setakat ke atas pelabur dan usahawan sukan tempatan, malah terhadap pekerja dalam industri ini. Contohnya jurulatih, fitness instructor, juruterapi sukan, pengurus acara ataupun event managers dan sebagainya. Walaupun kini sudah dibuka sektor ini, namun norma-norma baru tetap menjejaskan sektor ini. Justru saya ingin bagi 3 cadangan kepada kerajaan untuk membantu industri sukan. 1, wujudkan geran kelangsungan industri sukan untuk memberi bantuan kepada usahawan sukan. Kedua, saya mohon untuk memperkenalkan
skim pengecualian ataupun pengurangan cukai ke atas cukai korporat untuk syarikat-syarikat yang memberikan kemudahan sukan. Contohnya, keahlian gym kepada pekerja mereka, menganjurkan program sukan ataupun memberikan tajaan kepada sektor sukan. Dan saya tahu Menteri mungkin akan jawab kalau bagi tajaan boleh menerusi Majlis Sukan Negara, dan saya ucapkan terima kasih kepada warga Majlis Sukan Negara yang sekian lama ini bertanggungjawab menjaga hari ehwal sukan di negara kita. Tetapi saya rasa sudah tiba masanya Menteri di KBS boleh berbincang dengan Kementerian Kewangan untuk mengadakan potongan secara langsung kepada cukai korporat dalam hal ini. Dan ketiga, saya minta untuk kerajaan menggalakkan agensi-agensi kerajaan menggunakan kemudahan sukan sektor swasta, terutamanya yang dimiliki oleh pengusaha sukan tempatan, seperti gelanggang badminton, gelanggang futsal, gym dan sebagainya, supaya kita boleh membantu mereka bangkit semula daripada kesan wabak ini. Wabak COVID-19 memang amat dirasai dan kesannya amat mendalam kepada rakyat Malaysia. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pekerja barisan hadapan yang telah bekerja keras melindungi kita semua. Di sini saya nak sebut tentang aplikasi MySejahtera. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan aplikasi Penang Contact Tracer atau Penang Care yang dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada 15 Mei 2020, dan aplikasi ini dibangunkan secara percuma kepada Kerajaan Negeri oleh syarikat Madison Tech, sebuah syarikat orang Malaysia. Saya nak minta kerajaan memberikan kos dan juga kontraktor yang terlibat mengikut pecahan aplikasi MySejahtera, MyTrace dan juga Gerak Malaysia. Berbalik kepada MySejahtera, saya ada 3 cadangan untuk penambahbaikan. 1, keabsahan data yang diberikan. Sebab kalau kita menggunakan aplikasi Penang Care, pengguna kali pertama akan diminta untuk mengisi OTP ataupun one time password bagi memastikan nombor telefon yang diisi adalah betul. Ciri ini sebenarnya tidak ada dalam aplikasi ataupun dalam sistem MySejahtera kalau kita tidak menggunakan app MySejahtera tersebut. Macam saya tadi, saya masuk ke Dewan ini, saya gunakan aplikasi pengimbas QR yang tersendiri dan saya perlu mengisi nombor telefon saya setiap kali, satu. Dan kadang-kala mungkin tersilap ataupun mungkin ada orang yang sengaja untuk tak bagi nombor yang betul, dan ini telah bercanggah dengan tujuan sistem contact tracing, satu. Keduanya, kita perlu elakkan pengisian maklumat pengguna secara berulang kali. Tadi saya dah kata, kalau saya gunakan pengimbas QR selain daripada MySejahtera, maka mungkin tersilap sebab setiap kali kena isi dan juga ini menyusahkan pengguna. Saya harap ini boleh diperbaiki. Dan ketiga, saya berharap kerajaan akan memperkenalkan ataupun membenarkan penggunaan SMS untuk merekod kemasukan ke premis-premis yang terlibat, kerana bukan semua orang boleh ataupun bukan semua orang menggunakan telefon pintar, dan bukan semua telefon pintar mampu untuk mungkin dah overload ataupun sebagainya, dan sesetengah tempat mungkin capaian internetnya pun tidak begitu baik. Jadi ada hikmahnya kalau kerajaan juga membenarkan penggunaan SMS sebagai cara untuk login. Kesemua ciri-ciri ini sebenarnya sudah ada dalam Penang Care sejak pelancaran lagi. Saya berharap perkongsian pengalaman ini kita boleh membantu untuk menambahbaikkan sistem aplikasi untuk kita melawan COVID-19 ini bersama-sama. Mohon mencelah Bukit Mesejam sikit saja. Okey. Para Kuching. Saya nak tanya, apakah pendapat Yang Berhormat Bukit Mertajam, kalau kita lihat kita banyak aplikasi contact tracing ini. Kita ada MySejahtera, di Penang ada, di Sarawak ada Community, di Selangor ada Selangkah. Adakah Yang Berhormat berpendapat bahawa kita lebih baik seragamkan semua ini supaya database adalah di bawah kerajaan supaya lebih selamat rather than banyak third party database? Apakah pendapat Yang Berhormat? Saya setuju bahawa pengkalan data dan juga data-data perlu dikawal, diuruskan dengan lebih baik, dengan lebih terperinci. Bukan saja lebih senang untuk kita mencapai data-data tersebut apabila perlu, tetapi juga untuk keselamatan data peribadi. Lagi sekali, saya dengar ada juga orang yang kata kita jangan berpolitik. Sebenarnya untuk saya, Sila gulung, the answer to, ini pergulungan. The answer to bad politics is not no politics. The answer to bad politics is good politics dengan izin. Jadi saya berharap kita hentikan politik rasuah, kita hentikan politik khianat, kita hentikan politik perkauman.
Contohnya, semalam tadi saya terbaca satu laporan media bahawa Menteri Pendidikan menjawab kepada saya bahawa kerajaan tidak ada cadangan untuk mengubah keputusan pengenalan Jawi dalam Ya, mata Muhammad. pelajaran buku teks tingkat darjah 4 ni pengulungan. Tadi, Ya, Ketika Muhammad. ini Dah pengulungan, habis dah. pengulungan. Dah habis, Ya, Muhammad. Pengulungan. Sila Just, duduk. 30 second, 30 saat. Ya, jadi Sila saya harap, duduk, Ya, Muhammad. jadi saya harap benda ini tidak patut langsung bangkit sebab dulu bising tentang perkauman. Ya, Muhammad, Timbalan duduk. Menteri Pendidikan sendiri telah berkeras untuk menyuruh Yang kerajaan Muhammad, untuk duduk Yang menghapuskan. Muhammad. Saya ada pembahas seterusnya. Okey, maafkan saya Tuan Yang Speaker. Muhammad dah bagi peluang untuk menjunjung soalan. kasih, saya menjunjung Terima kasih, kasih, Yang Muhammad. menjunjung kasih titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih.